Assalamualaikum dan selamat pagi. Salam Ramadan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Pagi ni saya nak share sikit hasil analisis dan arah tuju pergerakan selepas berlakunya cross RSI dan MA, dan ada juga berlaku selepas cross RSI dan MA, price yang kita entry dia akan lawan arus, tetapi penurunan itu berlaku hanya seketika ataupun kenaikan itu berlaku hanya seketika dan dia akan follow trend balik. Jadi jika berlaku begitu, apa perlu kita buat? Okey, nanti siapa yang nak tahu boleh PM saya. Cuma di sini saya tunjuk GN. Okey, cuba tengok. Macam saya bagi tahu hari tu, okey, semalam macam mana saya tak line biru ni, di mana line biru ni adalah line yang pertama RSI membuat satu cross, penurunan harga yang tertinggi. Jadi penurunan harga ni sebenarnya sebagai tanda guideline kita untuk kita standby nak entry. Okey, nak entry. Tetapi kita hanya letakkan horizontal line ni sebagai penunjuk arah. Kita bukan entry lagi. Okey, kita hanya letakkan kita masukkan yang kedua. Kita masukkan track line warna biru. Line warna biru saya letak di bawah ni di harga yang paling rendah RSI pernah cecah, dan yang kedua kita masukkan vertical line. Betul, vertical line Okey, horizontal line, Okey, yang warna pink tu warna horizontal line. Kita akan masuk di candle selepas penurunan harga yang besar. Okey, bermakna di sini candle yang warna hijau. Okey, candle warna hijau. Okey, kita letakkan di situ. Kita letakkan satu aras supaya untuk kita mudah melihat di mana kita akan entry. Okey, selepas kita masukkan line di candle yang kedua selepas yang penurunan tu ataupun sebelah vertical line, kita jangan entry lagi. Kita tengok dulu price tu. Sebab apa saya kata jangan entry lagi? Sebab belum berlaku cross. Okey, sebab kita akan entry selepas cross. Okey, bila kita dah letakkan vertical line dan horizontal line yang warna pink tu, horizontal line warna pink yang melintang kan. Okey, kita tunggu close candle H4 lagi untuk lebih kita kata kurangkan risiko floating yang besar kan. Okey, selepas close candle yang warna hijau ni, yang kedua ni, so candle yang ketiga keluar. Bila candle yang tiga keluar, so dia akan berlaku macam mana? Mungkin dia akan terus naik dan mungkin dia akan turun. Jadi di situ kita akan mula buat pending order daripada line yang kita letak tadi, petunjuk aras tadi. Maksudnya line warna pink tu. Okay, saya buang sekejap, ini banyak sangat line pink. Okey, selepas tu dia turun. Masa itulah kita mula entry. Nampak tak? Lepas kita entry, kalau kita entry pending order, dia akan sangkut dan dia akan terus naik. Dan naik, kalau kita nak close dulu pun boleh. Tapi kalau tak nak close, sebab kita ada target kita nak untuk mencecah line RSI 70, boleh hold terpulang. Tapi saya close dulu masa tu. Sebab apa saya nampak? Kenapa saya close? Sebab MA masa tu belum turun ke bawah dan berlaku cross di situ. Okey, saya close dulu. Dan apabila saya close, price terus terjun balik. Sebab apa? Dia follow kepada MA. MA ni macam mana sekalipun dia pasti akan turun sehingga line 20 dan 10 untuk buat cross mula naik. Okey, jadi saya akan buat entry semula di sini. Masa dia turun tu, saya gunakan line yang sama. Saya tak tukar line horizontal, stay dengan line tu warna pink juga. Jadi saya mula sekali lagi pending order di aras tersebut. Di situ juga saya mula ke bawah. Okey, saya ambil dalam tak silap saya dalam 5 dan 6 entry lebih kurang saya buat pending order. Masa dia duduk atas tadi saya close, lepas tu saya buat balik pending order di bawah. Dan apabila dia turun, selepas open market semalam,
Okey, dia ada berlaku sedikit rejection di situ, dan alhamdulillah semalam last close candle dia dah mula naik. Sebab apa? Trend sekarang kita dah nampak adalah trend buy. So dia terus tembak. Dan sekarang bila dia naik macam ni, di mana kita akan close? Untuk profit bagi saya setakat RSI mencecah line 70, bagi saya dah berbaloi untuk kita close dulu. Tapi kalau kita nak hold, boleh, dia akan ambil masa yang lama. Okey, dia akan ambil masa yang lama untuk profit. Kemungkinan ambil masa dalam tempoh 2 ke 3 hari. Sebab hari ni masuk hari yang kedua selepas entry semalam. So hari kedua dia tak akan naik lagi, mungkin dia akan berlaku retrace untuk candle H4 yang seterusnya, baru dia akan terus mendaki. Okey, di situlah cara kita nak entry sebenarnya. Okey, dan yang kedua kita boleh tengok AUD USD. Okey, nampak yang ni memang saya ambil sedikit saja profit. Sebab apa? Saya fokus pada GN tadi kan, DBP NZD. So ini kita benda yang sama, kita kena sabar menunggu sebenarnya. Jangan apabila kita nampak macam cross dah cantik, tapi sebenarnya selagi MA tu tak naik, selepas cross dia tak naik sehingga mencecah line 80 dan 90 dan membuat cross mula, seloknya kita jangan entry. Sebab apa? Kalau entry akan berlaku floating yang besar, kemungkinan tak mampu support margin kita. Tetapi kalau margin kita besar, macam saya cakap, jika belajar menggunakan broker yang saya guna sekarang, belajar kita gunakan account Sen. Untuk siapa yang baru nak belajar, boleh tengok, boleh belajar menggunakan account Sen yang saya cakap. So di situ kita boleh nampak peluang di mana kita akan entry. Kalau kita modal yang kecil dulu ada, kita akan rasa terganggu, kemungkinan akan loss account kita ke MC, ataupun kita akan cut account kita. Jadi sebab itulah saya minta siapa yang nak belajar, so eloknya buka account Sen dulu di broker yang saya guna sekarang. Mudah kita nak monitor macam mana kita nak patut tak harga, dan di mana kita patut penny order, dan di mana kita patut tambah ataupun top up penny order kita apabila berlaku beberapa keadaan. Okey, saya rasa setakat dulu untuk saya share hari ini. So saya rasa next kita akan share lagi bagaimana perjalanan profit ataupun pergerakan. Dan satu lagi saya nak share gold. Okey, siapa yang menahan floating ataupun sabar dengan karenah gold ni, memang sekarang ni dah kita nampak hasil. Yang mana yang entry di sini minggu lepas, okey, di area sini memang hari ni dah manis hasil dia ya. So saya tak tunjuk satu akaun lagi yang mana saya entry gold. Okey, tak apa. Sekarang ni saya tunjuk 2 penny sahaja yang mana saya entry semalam. Sebab apa? Gold saya entry pada minggu lepas, saya hold lagi sampai hari ni, saya tak close. So kan, ini untuk saya share untuk hari ni, yang mana kita entry semalam dan hasil dia kita dah nampak hari ni. Okey, tahniah semalam siapa yang entry EU dan dah close. Memang tahniah. Janji kita nak entry, kita nak close, mesti kena ada plan kita. Plan kita setiap hari, setiap minggu berapa persen kita nak profit. Kalau kita dah ada target untuk swing, ambil masa 2-3 hari ke 4 hari ke, okey, tak ada masalah. Tapi kalau nak profit setiap hari intraday, so seeloknya letakkan profit berapa kita nak persen. Okey, macam ni lah apa yang saya tunjuk ni. Okey, so maknanya kalau nak close dulu boleh close pagi awal, boleh close ni pagi ni, kita boleh close dan kita rehat dulu. Kita boleh tengok, kita boleh check balik PLN pula mana yang sesuai untuk kita entry lagi ataupun tidak. Okey, saya rasa setakat dulu. InsyaAllah ada next kita akan share lagi. So pakar-pakar ramai join group channel Telegram yang saya sediakan supaya lebih banyak info tentang pembelajaran saya akan tunjuk di share di situ, dan juga share lah kepada sahabat-sahabat lain yang mana yang masih mencari teknik yang mudah, yang tanpa ada banyak indie di chat kita. So bolehlah belajar, dan jangan segan dan malu untuk PM saya untuk tanya. Okey, untuk tempoh PKP ni, so masa banyak kita boleh belajar, tak ada masalah. Okey, saya rasa setakat dulu saya share.
Okey, moga dapat membantu, dapat memberi manfaat. So dah minta subscribe saya punya channel YouTube ni supaya lebih ramai lagi kan tahu, dan sama-sama kita join. Nanti saya akan share link Telegram saya, channel untuk siapa nak join dan mendapat info tentang pembelajaran teknik Bimo Effect. Okey, saya selesaikan dulu. Assalamualaikum.